Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu akan terangkan perkembangan agama Islam dari sudut muamalat. Muamalat bermaksud pertukaran barangan, perkhidmatan atau sesuatu manfaat. Ia melibatkan jual beli, urusan hutang, pinjaman dan lain-lain. Kegiatan ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah ialah pertanian dan perdagangan. Kedua-dua aktiviti dilakukan bukan untuk membantu orang lain, tetapi untuk menguasai orang lain. Malah, ia bertujuan memperkuatkan kabilah atau suku sendiri. Mereka mengumpul harta benda bagi mempertingkatkan kekuatan untuk menentang musuh dan membalas dendam. Orang kaya terlibat dengan riba dan menindas golongan miskin dengan mengenakan riba berlipat ganda ke atas wang yang dipinjam. Mereka juga menjalankan perniagaan dengan cara penipuan, iaitu mengurangkan timbangan dan sukatan barangan. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan Islam, semua bentuk penipuan dan penindasan dalam perniagaan dihapuskan. Muamalat dalam Islam adalah untuk membantu sesama manusia bagi meringankan beban dan dapat menghubungkan silaturahim. Allah SWT mengharamkan amalan riba kerana ia menzalimi pihak yang lain. Rasulullah SAW sendiri membuktikan bahawa perniagaan tanpa sebarang penipuan dan menggunakan sistem timbangan yang betul telah memberi keuntungan yang besar. Keadaan ini berlaku ketika Rasulullah SAW bertanggungjawab menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah di Syam. Muamalat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT. Seterusnya, cikgu akan terangkan muamalat pada zaman jahiliah. Masyarakat jahiliah mengamalkan penindasan di dalam muamalat mereka. Tidak ada unsur tolong-menolong sesama mereka. Contohnya, mereka mengamalkan penipuan di dalam jual beli seperti mengurangkan timbangan dan meletakkan barangan yang baik di atas manakala yang buruk di bawah. Mereka juga mengamalkan riba dan rasuah. Kesannya, golongan miskin tertindas manakala golongan kaya terus menguasai untung. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada suatu hari pergi ke sebuah pasar, kemudian meletakkan tangan baginda ke dalam sebuah guni berisi buah-buahan. Rasulullah SAW mendapati di bahagian atas guni itu mengandungi buah-buahan yang elok, manakala di bahagian bawah buah-buahan yang tidak elok. Lalu Rasulullah SAW menegur perbuatan penjual itu. Amalan menipu di dalam berjual beli turut terbawa-bawa hinggalah datangnya Islam. Tetapi Rasulullah SAW telah mengubah dan menunjukkan cara muamalat yang betul dalam Islam. Seterusnya, cikgu akan terangkan muamalat Islam. Kedatangan Islam telah mengubah cara muamalat yang diamalkan oleh orang Arab sejak dahulu lagi. Muamalat Islam mengamalkan konsep tolong-menolong dan bantu-membantu dalam urusan jual beli dan sebagainya. Firman Allah SWT, "Wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan", yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Islam mengharamkan umatnya memakan riba dan rasuah kerana kedua-duanya adalah penindasan terhadap orang lain. Begitu juga dalam jual beli, Islam mengajar supaya umatnya berlaku jujur dan tidak menipu dalam berjual beli untuk keuntungan yang berlipat ganda dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Muamalat yang diajar dan dibawa oleh Islam adalah berdasarkan tolong-menolong dan ketakwaan kepada Allah SWT tanpa adanya penindasan terhadap orang lain. Muamalat yang dibawa oleh Islam dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Seterusnya, perbezaan antara muamalat Islam dan muamalat zaman jahiliah. Dari segi konsep, muamalat Islam tolong-menolong sesama manusia, manakala muamalat jahiliah penindasan terhadap masyarakat. Dari segi amalan pula, muamalat Islam kejujuran dalam semua urusan, muamalat jahiliah riba,
rasuah, penipuan dalam jual beli. Dan dari segi dasar pula, muamalah Islam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala muamalah jahiliah hawa nafsu semata-mata. Kesan kedatangan Islam. Agama Islam membasmi perlakuan buruk yang diamalkan masyarakat Arab jahiliah. Islam memberi kebebasan bermuamalah seperti berjual beli, koperasi dan lain-lain, tetapi ia bergantung kepada dua perkara. Pertama, kebebasan jiwa yang lahir daripada keimanan yang melahirkan masyarakat yang soleh dan harmoni. Kedua, kebebasan dalam lingkungan peraturan dan undang-undang. Kedatangan agama Islam telah merubah bentuk muamalat yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah. Muamalat yang dianjurkan dapat membantu keharmonian dalam masyarakat Arab jahiliah.